menyatakan pandangan tentang keperluan meneruskan dengan pindaan ini yang menyentuh juga soal yang asas dalam erti kebebasan dan demokrasi dalam negara. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri dan Menteri yang berkenaan kerana telah mengambil langkah menerima pandangan dan menghormati semangat persefahaman yang kita meterai dalam memorandum persefahaman di antara Perdana Menteri, Kerajaan dan juga Pakatan Harapan. Isu anti-lompat parti ini atau pemindahan kedudukan dalam parti adalah di antara isu pokok yang menjadi bahan perkara yang disepakati oleh Pakatan Harapan dan Kerajaan. Jadi oleh demikian kita telah sampai ke satu tahap yang menyenangkan kerana isu ini memang isu yang menarik minat rakyat. Ia melibatkan soal pertama, menghormati mandat rakyat dan menolak apa-apa pengkhianatan terhadap mandat rakyat. Dan saya ucap terima kasih kerana yang Menteri dalam mengemukakan memang menyentuh perkara ini dengan agak jelas. Kita telah mengusulkan dan berbincang dengan Perdana Menteri tentang kebimbangan kita bila diusulkan pindaan 10(3)A yang sebenarnya menghormati prinsip asas dalam perlembagaan negara yang bebas dan demokratik, memberikan hormat pengiktirafan tentang hak bersuara, hak berpersatuan, dan oleh demikian kita telah mengusulkan bersama dan ini akan diperinci oleh jawatankuasa khas, iaitu supaya 10(3)A itu memberikan suatu pengertian yang khusus kepada maksud kita mengadakan pindaan perlembagaan ini. Kerana seperti biasa, kalau kita berikan ruang ini, seperti pengalaman yang dibahaskan di Lok Sabha, India, bila ada pindaan perlembagaan yang luas, kemungkinan kerajaan yang ada majoriti kecil menggunakan pindaan itu untuk mengadakan pindaan-pindaan lain yang bertentangan dengan semangat mungkin berlaku. Oleh demikian, kita mohon supaya perkara 3A itu diperkemaskan dan ini saya ucap terima kasih dipersetujui prinsipnya oleh Perdana Menteri dan disebut oleh Menteri tadi supaya pindaan 10(3)A itu dikhususkan kepada soal defection atau pemindahan parti. Yang kedua yang dibangkitkan tentang soal 48(6) kerana ia akan melibatkan umpamanya penafian hak seorang yang telah diberhentikan atau memilih untuk berhenti kerana tidak boleh bertanding dalam tempoh 5 tahun. Dan ini kita telah pun supaya kalau kita hormat semangat perlembagaan, mandat rakyat, maka biar rakyat yang tentukan. Maka dia seseorang yang terkeluar ataupun dikeluarkan atau melompat parti, dia harus balik kalau dia setuju untuk berdepan dengan rakyat supaya rakyat memutuskan. Dan kalau faham saya, selalunya orang khianat akan ditolak oleh rakyat. Jadi ini yang dua prinsipnya. Tetapi satu prinsip yang asas juga dalam pindaan perlembagaan ini adalah untuk mengetahui secara khusus apakah yang dimaksudkan dengan rang undang-undang yang akan dibentangkan. Sekarang ini kita tidak punya peluang untuk melihat peruntukan-peruntukan itu secara terperinci, walaupun saya akui jawatankuasa yang berkenaan dan juga jawatankuasa teknikal telah mempunyai sedikit maklumat, telah dibentangkan oleh menteri berkenaan, tetapi bukanlah satu draft rang undang-undang yang tamat. Oleh demikian, kita juga mengusulkan supaya sesi berikutnya, harapannya lewat-lewatnya sebelum akhir Mei akan datang, saya harap Perdana Menteri
memberikan persetujuan tersebut supaya pembentangan pindaan perlembagaan ini dilakukan bersama dengan pembentangan rang undang-undang rompak parti ini. Supaya kita tahu pindaan ini bermaksud khusus memenuhi maksud kita dalam meminda atau mengadakan rang undang-undang yang baru ini. Supaya ahli-ahli yang berhormat akan dapat kepastian yang dimaksudkan dengan pindaan ini yang kita tahu adalah dengan menterjemahkannya dalam rang undang-undang anti lompat ini. Dan semangat ini telah dipersetujui dan saya harap jawatankuasa yang berkenaan, select committee ini, akan segera bermesyuarat dan mencari kesepakatan supaya dapat kita bentangkan dan bahaskan dan luluskan secepat mungkin. Tan Sri Yang Di-Pertua, saya kaitkan dalam mukadimah tadi bahawa pindaan ini sebenarnya menyentuh soal yang asasi dalam negara kita. Kita tidak boleh nafikan bahawa ada persepsi yang negatif terhadap orang-orang politik Ubuja sekarang. Ada sebahagian rakyat, terutama elemen yang sedar di kalangan masyarakat, yang merasa mual dengan kegelojohan politik yang sanggup umpamanya mengkhianati amanah semata-mata kerana janji sogokan sama ada wang atau kedudukan. Persepsi ini menyeluruh dan ini menyentuh pada semua sehinggakan orang-orang yang tidak terlibat turut terpaling. Dan di antara persepsi negatif ini ialah kerana adegan perilaku lompat parti itu menjadi satu gejala yang biasa sepanjang 1-2 tahun yang lalu ini atau beberapa tahun yang lalu. Pernah berlaku sebelumnya seperti mana kita lihat dalam pindaan dalam kes mahkamah yang disebut oleh Menteri tadi, Nordin Saleh, yang diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan. Saya ada pandangan sendiri kerana Mahkamah Persekutuan mengambil kira hak seorang itu, ya. Tetapi Mahkamah Persekutuan pada ketika membuat keputusan itu tidak menghormati atau menerima kenyataan hak rakyat yang memilih. Jadi sepatutnya diseimbangkan hak individu dengan hak puluhan ribu yang rakyat yang memilih. Dia pilih itu bukan kerana seorang itu berdiri, tetapi dia pilih itu kerana janji seorang itu, terutama mewakili parti. Dan kalau dalam tradisi kita yang diputuskan oleh SPR, Tan Sri lebih arif tentang hal ini, ya, calon parti itu akan menerima watikah dari parti. Jadi bagaimana kita boleh mengatakan ini keputusan yang boleh dilakukan sendiri, yang boleh mengedepikan kepentingan parti. Ini keputusan Mahkamah Persekutuan dan saya percaya sama ada pihak pembangkang atau kerajaan harus kemukakan semula dan sekarang memang sedang didengar. Kalau tak salah saya Mahkamah Tinggi Pulau Pinang hari ini untuk membahaskan semula tentang keputusan yang melibatkan Mahkamah Persekutuan yang menetapkan, ya, bahawa menghormati hak seorang individu sebagai ahli dewan untuk memilih terima atau keluar. Tapi ini bagi saya lari daripada semangat demokrasi dan menghormati hak rakyat yang ramai, dan oleh demikian pindaan perlembagaan ini dengan sendirinya akan mengenepikan keputusan Mahkamah Persekutuan 92 tersebut. Tan Sri Yang Di-Pertua, saya tegaskan semula, ya, bahawa peringatan kita kepada rakyat bahawa tidak semua ahli-ahli politik, tidak semua orang yang terjun dalam gelanggang politik itu sanggup menggadaikan maruah dan diri mereka semata-mata kerana kedudukan dan wang ringgit. Dan sebab itulah kita telah menggesa supaya hal ini diperaku, diluluskan, dibahaskan dan diluluskan oleh Parlimen. Dan mudah-mudahan dengan ini, dengan keputusan ini dan dengan mencerakin, memperinci peruntukan dalam rang undang-undang ini yang akan dibentangkan bulan depan insya-Allah, maka kita beri gambaran kepada rakyat bahawa mereka harus pulihkan balik semangat, gunakan
pindaan perlembagaan dan undang-undang ini untuk menetapkan calon-calon yang mereka pilih itu benar-benar orang-orang yang tidak mungkin mengkhianati amanah yang diberikan. Jadi saya percaya dengan ini juga insya-Allah akan memulihkan keyakinan bukan saja kepada orang politik tetapi kepada sistem demokrasi dalam negara kita. Pindaan ini kalau kita lihat dalam sejarah kita di negara ini adalah di antara usaha untuk memulihkan keyakinan rakyat kepada sistem yang demokratik dan mandat rakyat, dan keduanya untuk memperkukuh institusi pemerintahan itu sendiri. Sebab itu saya ingin menyatakan di sini ia berlaku kerana desakan yang kuat dalam memorandum persefahaman dan juga kebijaksanaan Perdana Menteri yang memperaku dan bersetuju. Jadi saya mohon hal ini diambil kira dan Menteri boleh usulkan supaya dibawa ke Jawatankuasa Select Committee dan kemudian menetapkan nama-nama yang mewakili kerajaan dan pembangkang. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Ketua Pembangkang.